الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وصلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى شيخنا الشيخ حجي محمد سعيد بن عمر رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا إسماعيل بن عمر الفضائل حفظه الله تعالى. شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بالوجه الله العظيم الذي ملأ كان عرش الله العظيم وقام به وعلم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد العظيم وعلى آل الله العظيم بقدر عظيم ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا باطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذات من جميع الجوف دين قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul, tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, tunaikan salat subuh sebentar tadi, dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah pagi ini sambungan pengajian kuliah bulanan kita baik kitab Tafsir Nur Ihsan. InsyaAllah sambungan kita pada pagi ini pada muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alayhim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli daripada menerima yang hak, yang sebenar, kelu daripada berkata-kata kebajikan, buta daripada jalan hidayah. Fahum la yarji'un, maka mereka itu tiada kembali, mereka itu daripada dhalalah kepada hidayah, daripada sesat kepada petunjuk. Au kasayyibin minas sama', atau sifat mereka itu seperti orang yang mana yang kena hujan daripada langit, fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, yang ada padanya zulumat, kelam, guruh dan kilat. Maka guruh itu suara malaikat yang diwakilkan dengan hujan, kilat itu sinar tungkatnya, hambat awan yang bawa hujan pada tempat yang dikehendaki Allah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi, menjadi mereka itu akan segala anak jari mereka itu pada dalam lubang telinga daripada halilintar. Hadaral maut, kerana takut mati. Demikianlah kelakuan orang munafik apabila turun Al-Quran suruh beriman dan puji dengannya, dan tegah daripada kufur dan keji dengannya, menutup mereka itu akan telinga dan mata dan lidah mereka itu, tiada mau dengar dan melihat padanya. Takut terita, takut terikut Quran, jadi mati agama, kafir, maksiat mereka itu. Wallahu muhitun bil kafirin, dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang meliputi dengan segala kafir. Yani ilmu dan qadrat, maka tiada luput akan dia satu pun. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir kilat menyambar akan segala mata mereka itu. Kullama adaa lahum masyawfi, tiap-tiap cerah bagi mereka itu berjalan mereka itu padanya. Wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila kelam atas mereka itu terhenti mereka itu. Ini tamsil menggerakkan orang yang hujah dalam Al-Quran akan hati mereka itu, maka membenar bagi barang yang disukainya dan berhenti pada yang dibencinya. Walau syaa Allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim, dan jika dikehendaki Allah Ta'ala, nescaya menghilang ia dengan pendengaran mereka itu dan penglihatan mereka itu yang zahir, seperti barang yang mana yang dihilang dengan buta mata hati yang batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita pada pagi ini masih lagi perbahasan perangai dan juga sifat-sifat orang munafik. Bila kita dah selesai dah perbahasan ciri-ciri orang muttaqin, ada 6 ciri-ciri orang muttaqin dah kita bahas. Dan kita sudah bahas berkaitan ciri-ciri orang musyrikin, orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun dah selesai. Selesai yang pertama, selesai yang kedua, maka Allah sebut pula yang duduk tengah-tengah. Nah, dia ada juga. Nah, kafir pun tak mengaku, Islam pun tak sungguh. Mudah kita sebut. Nah, orang kata dia kafir, dia tak mengaku dia kafir, tapi Islam pun tak betul Islam. Ini tengah-tengah.
Bahasa Kedah kita kata apa? Dia buka duduk atas pagar. Belah ni pun tak, belah ni pun tak. Duduk tengah-tengah. Jadi Allah Ta'ala sebut bagaimana perangai mereka ni. Kerana mereka didegil. Bahasa Kedah kita kata apa? Ketegak. Sebab apa? Antara mereka itu ada 3 penyakit. Apa dia? Summun, bukmun, umyun. Summun, bukmun, umyun. Mereka itu tuli daripada menerima hak yang benar, yang sebenar. Kelu daripada berkata-kata kebajikan. Buta daripada hidayah. 3 penyakit ini. Mereka ni tuli. Yang kedua kelu, bisu. Dan yang ketiga ni buta. Tak dengar. Pekak kita sebut tak dengar. Kemudian pula mulut mereka kelu, bisu. Dan mata mereka pula buta. Bukan yang zahir, tapi yang batin. Yang batin. Sebab apa? Apabila mereka ni duk biak tarang lama sangat perkara-perkara yang mana mereka tidak mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak hakiskan semua itu, menyebabkan hati mereka tertutup. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, mereka ada akal, tapi mereka tak boleh nak fikir. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dia ada telinga, tapi tak boleh dengar. Mereka tak mau dengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi tak mau tengok. Ulaika kal an'am. Mereka ni umpama binatang. Allah sebut bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 penyakit ni zahir nampak comel, zahir nampak cantik, tapi inilah 3 penyakit yang ada pada orang munafik. Apa dia? Yang pertama, mereka ini tuli, pekak. Telinga mereka tak dengar, tak boleh menerima yang hak, yang sebenar. Tak boleh dengar benda-benda kebenaran. Dia suka mendengar benda-benda yang lara, dengar perkara-perkara yang lalai, dengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tak boleh dengar, telinga dia benda-benda kebenaran. Tak boleh dengar Quran. Tak boleh dengar Quran. Kadang-kadang dia bawa kereta, dengar bunyi radio, baca Quran. Dia kalim channel lah. Pasal apa? Tak boleh dengar Quran. Tak boleh dengar Quran ni teruk pada iblis ni. Teruk pada iblis ni, tak boleh dengar Quran. Ikut telinga dia tak boleh dengar Quran. Dengar dah channel Quran, dia ubah channel lain. Satu tuan-tuan, kita kena ingat, di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kita akan dengar Al-Quran. Itu di antara hiburan, di antara suara, di antara hiburan yang seronok. Tapi kalau kita duduk di atas dunia ni, kita tak jadikan Quran sebagai hiburan kita, macam mana kita nak menghiburkan di sana nanti? Tadi orang suka dengar di dunia ni, dengar lagu-lagu, dengar muzik-muzik, dengar hiburan-hiburan yang lain. Dia tak ubah lagi channel dia untuk dia dengar akan Al-Quranul Karim, dengar akan zikrullah dan sebagainya, dengar nasihat dan sebagainya. Tak mau dengar. Jadi kita kena sentiasa ubah, belajar ubah pelan-pelan sampai kita nak dengar yang tu. Kerana apa? Quran ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu perkara yang mana yang sangat istimewa. Yang Allah anugerahkan kepada kita. Quran ni, Allahu Akbar, satu perkara yang mana yang sangat istimewa, yang tak boleh ubah dan sebagainya. Dan itulah yang kita kena kejar. Tapi bila dah telinga pekak, tak mau dengar, satu masalah dia.
Dia tak nampak benda ni. Okey, kita pergi sikit lagi. Yang kedua, bukmun, kelu, bisu daripada berkata-kata kebajikan. Dia tak boleh nak kata benda-benda yang berkaitan kebajikan, zikrullah, dakwah dan sebagainya, tapi mulut dia, lidah dia sangat ringan dengan benda-benda yang tak elok. Mulut dia sangat ringan kepada benda-benda yang tak elok. Kemudian pula umyun, mata mereka buta daripada jalan hidayah, jalan petunjuk. Na'udzubillah min zalik, tuan. Bila ada penyakit ni berat. Bila ada 3 penyakit ni, sumun, bukmun, umyun ni, Allahu Akbar, berat. Dia tak nampak apa. Dia tak nampak apa, tuan-tuan. Dia fikir setakat dia atas dunia ni. Sebab tu hadis Nabi SAW bersabda, berkaitan orang yang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa 'amila ma ba'da maut. Orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa menghitung diri dia. Sentiasa dia muhasabah diri dia. Diri aku ni macam mana? Layak tak syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanya diri kita masing-masing. Satu. Dan Nabi SAW menyatakan orang yang cerdik ni sentiasa muhasabah diri dia dan sentiasa dia beramal untuk perkara selepas daripada kematian. Dia fikir benda lepas mati. Bagi orang yang mana yang buta mata hati ni, dia tak nampak sampai sana, dia nampak sekat atas dunia. Ini yang banyak, tuan. Yang ni yang banyak dalam masyarakat kita. Dia nampak sekat atas darat ni. Sebab tu dia letak macam-macam. Kita kena ingat, tuan-tuan, kita ni numpang sat di atas bumi Allah. Tak duduk lama. Menumpang sat saja. Tempoh yang sangat pendek. Tarikh kematian kita, tuan-tuan, dah ada. Bukan tak ada, dah ada. Dah ada dah ni. Kita ni mati berapa hari bulan? Dah ada dah. Kita mati hari apa? Kita mati tang mana? Kita mati pukul berapa? Semua dah ada. Tu kita kena fikir. Satu. Dan kita hari ni, tuan-tuan, duk tuju ke arah tu. Pasal itu orang yang jelek mata hati dia, telinga dia dengar, dia tak tuli. Mulut dia yang mana tak bisu daripada mengatakan perkara-perkara yang sebenar, tuan-tuan. Dia fikir benda. Dia nampak apa, tuan-tuan? Dunia ni sementara. Kita duduk atas dunia ni sementara, tuan-tuan. Tumpang sat di atas bumi Allah. Jadi jangan kita duk rasa bahawa bumi ni hak milik kita, hak milik 100%. Jangan, tuan-tuan. Bila dia fikir yang ni, itulah dia letak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya kesian. Tak maaf banyak, tuan-tuan. Saya kesian kadang-kadang bila tengok jumpa orang, ustaz, saya nak jual kebun. Banyak orang nak jual. Dulu saya beli 50,000. Dulu, ustaz. Ni harga dah naik, ustaz. Biasalah. Tanah ni. Dia tak murah, dia bukan mahal. Berapa belum? Ni saya nak jual dengan harga 300,000. Allahu Akbar. 300,000. Nak buat apa belum? Nak renovate rumah. Nak buat rumah besar. Maklum kalau jual ni pergi Mekah, bawa maklum pergi haji dulu. Nanti kau usah buat rumah ni. Nampak? Dia nampak sangat tanya. Bumi ni bumi Allah.
Ya, hak milik dia, pinjam saya kat kita. Buh nama tempel di keran tu saya. Lepas daripada kita mati, nama orang lain dah di keran. Pasal dia berlaku apa lah? Tak selalu berlaku apa. Sedangkan susah nak jumpa tuan-tuan orang kita bila dia ni buat persiapan untuk benda yang nak bawa pergi ke sana, susah. Contoh saya ambil tuan-tuan, nak simpan kain kafan untuk diri kita pun susah. Nak simpan kain kafan, hak ni 3 lai kain kafan, hak kita nak bawa masuk dalam kubur pun susah. Apatah lagi amalan. Apa sebenarnya yang kita cari di atas dunia ni? Kita cari apa? Apakah kita duk kejar harta? Kita duk kejar kemewahan, kita duk kejar kesenangan, kita kejar kekayaan di atas dunia ni, tuan-tuan. Allahu Akbar, tak ke mana? Nah, apakah kita ni sama macam mana orang kafir? Orang kafir mereka memang cari benda tu atas dunia. Memang mereka ni cari duk atas dunia ni, mereka cari macam-macam. Tapi tuan-tuan, bila mereka mati, nah, walaupun mereka ni tak bawa benda yang betul, tetapi mereka bawa juga benda tipu. Satu kita tengok, kalau kata orang kafir mati, dia bawa apa dia? Replika Mercedes. Saya tengok replika duit palsu, replika Mercedes, replika BMW, replika Audi, replika banglo dan sebagainya. Dia susun. Awak hak ni nak bawa pergi sana. Sebab apa? Yang tu dia cari. Dan yang tu lah usung buat pergi ke kubur sana. Kita apa yang kita buat tak? Mati saja kita, habis umur orang urus mayat kita. Di antaranya apa dia? Lepas daripada bersih semua, tudung mayat semua siap, kemudian baca Quran. Panggillah budak pondok, panggillah budak tahfiz yang mana hati-hati baca Quran, kakak baca Quran. Bila tak ada baca Quran, tak dengar langsung baca Quran, kesian kat dia. Tu kita kata, tak ada kan anak-anak baca Quran kan baca Yasin tepi mayat tu, kesian kat dia. Buat macam mana? Sebab dia cari bukan yang tu. Kemudian pula kita mandi mayat, mandi jenazah tu dengan kita doa macam-macam. Kafan. Kemudian kita salat jenazah. Ketika kita salat jenazah, dalam salat jenazah tu pula doa. Bawa jenazah pergi dalam kubur. Ada bawa macam tadi? Dah. Bawa mayat masuk dalam kubur ke bumi. Kemudian kita talqin, kita tahlil dan sebagainya. Lepas tahlil pula kita buat itu, buat ini. Sebab apa? Itu yang mana yang ma ba'dal maut. Benda yang lepas mati. Orang cerdik dia fikir yang tu. Kita tahu lagi benda tu, kita tahu. Habis itu pasal apa kita tak buat? Kita nak kejar tadi ini. Tu pun tertipu. Dia tak bawa Mercedes betul. Cuba bawa Mercedes 3 biji pulang kubur. Dengan geran-geran tanah yang mana yang bangga sangat itu, bawa masuk dalam kubur sekali. Tak ada. Pasal itu Nabi sebut, orang yang cerdik dia fikir benda yang lepas mati. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dunia ni sementara. Kita nak pergi ke akhirat. Kita nak pergi ke syurga. Tu kita ni. Sebenarnya syurga dengan kita ni tak jauh tuan-tuan. Saat dekat. Kiamat tu jauh ni. Kiamat tu jauh lagi. Syurga dengan neraka ni dekat dengan kita. Dekat macam mana? Tak sampai sehari. Mati saja, habis umur,
Wah masuk dalam kubur tu antara dua. Raudhatun min riyadil jannah, hufratan min hufrin niran. Kubur tu sendiri bila kita dah masuk mayat dalam kubur itu satu taman daripada taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Mati saja hari ini masuk tu kubur. Kubur tu antara dua tu, syurga atau neraka. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena fikir jauh. Dan Nabi SAW meneruskan sabdanya, wal ahmaq, orang bodoh. Siapa dia orang yang bodoh? Mereka yang mengikut kehendak hawa nafsunya, itu orang bodoh. Yang tu dia buat ikut nafsu, yang ni dia buat ikut nafsu. Sebab tu orang munafik Allah sebut dia kena penyakit tiga ni, summun umyun, summun bukmun umyun, yang mana telinga mereka ni pekak, tak boleh nak dengar. Bagi tazkirah, bagi peringatan macam mana pun dia tak boleh nak menerima lagi dah. Bukmun, dan dia ini juga bukan sekadar tu saja, dia ni pula bisu daripada kata-kata kebajikan. Kata-kata kebajikan, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terutama kita duduk di akhir zaman ni tuan-tuan, lagi kita kena kurangkan cakap. Kurang cakap. Sebab kalau kita banyak cakap, banyaklah salah dia. Banyak cakap, banyaklah salah. Bila banyak salah tuan-tuan, daripada lidah yang disebut sebagai lidah tidak bertulang. Tuan-tuan, bila kita mati, lidah ni di antara anggota yang awal akan rosak. Lidah ni di antara anggota awal yang akan rosak. Kita guna lidah kita ke mana? Tambah hari ni pula tuan-tuan, dia tak sebut dengan lidah ni, tapi lidah yang ni. Jadi passion apa? Menulis Facebook dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, benda-benda yang alamanya pada hari ini, Allahu Akbar, fitnah di hujung jari. Kadang-kadang kita tengok benda-benda, satu-satu benda yang belum sahih kita dah share. Tolong sambung fitnah orang. Kita tak tahu, lebih baik sampai tahu. Saya kadang-kadang ada orang tanya, mudah kita sebutlah isu-isu yang berlaku pada hari ini. Antaranya isu yang berlaku di kalangan PU, pencetus ummah, imam muda dan sebagainya. Macam-macam tanya, ustaz minta komen, minta maaf aku tak tahu. Lebih baik kita kata macam tu. Saya lebih tahu lah. Sehari dua ni isu ustaz budak pula, macam mana ustaz ni kata, aku tak tahu dah ni, minta maaf, jangan tanya aku. Takut. Ni tak ada lupa lagi. Lidah kita ni, walaupun lidah mulut kita tak sebut. Ni tangan ni laju. Tak tahu kita sepak-sepak benda tu tak betul. Begitu juga isu yang berlaku baru ni apa dia, berkaitan perempuan Malaysia yang kahwin dengan Sini. Hidung rendah dan sebagainya, kata dia murtad dan sebagainya. Kita tak tahu, nak jangan duk sibuk. Hal kita ni pun tuan-tuan, dah sangat banyak dosa yang kita sedang menanggung ni. Dosa tu jagalah awak. Tu tak sebut lagi tuan-tuan macam mana fitnah kepada alim ulama, fitnah kepada tok guru, yang lagi banyak Allahu Akbar lidah tuan-tuan.
Satu, saya mohon maaf banyak tuan-tuan kalau ada tuan-tuan yang mana yang friend Facebook saya, minta maaf banyak. Kadang-kadang, Ustaz, pasal apa tak komen? Kadang-kadang saya tak baca. Handset saya tak ada Facebook. Handset saya tak ada Facebook. Hanya ada WhatsApp. WhatsApp tu ada sebab urusan kuliah dan sebagainya. Grup-grup minta maaf, memang saya tak apa layan. Saya tu kalau ada apa-apa personal tulis, memang saya tak layan. Macam-macam sembang, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tak sengaja kita share benda tu lidah kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita takut. Baru ni pula antaranya ada juga kadang-kadang orang datang main jumpa saya, Ustaz, buat perniagaan produk ni. Produk apa? Ni produk ni macam ni, kita tak payah jual, kita cari orang pula. Apa dia? MLM dan sebagainya. Macam-macam lah perniagaan yang pada hari ini. Saham itu, saham ini. Kita ada pakar syariah kita tu. Allah Akbar, minta maaf. Aku kalau boleh pun nak kurang cakap. Ustaz cari ahli ya. Bila cari ahli, Ustaz dapatlah apa bonus Ustaz dan sebagainya. Bila aku nak cari ahli, aku kena cakap banyak. Cakap banyak benda tu betul kan tak betul, wallahu alam, kita tak tahu. Lebih baik kita mengelak. Mohon maaflah tuan-tuan, kadang-kadang saya agak kurang setuju dengan istilah-istilah seperti ini. MLM kah, saham kah, apa kah. Lebih baik kita buat perniagaan macam mana perniagaan yang biasa, yang manual. Itu lebih yakin. Itu yang lebih yakin, yang manual betul. Kita ada akad jual beli kita dan sebagainya, ada sedikit keuntungan dan sebagainya. Boleh kaya ke Ustaz? InsyaAllah kalau kita jujur tak ada masalah. Sebab tu kita tengok di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang kenal dengan kaya, siapa dia? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kita tahu. Tak ada MLM, tak ada main saham. Apa dia banyak perniagaan dia? Salah satu perniagaan dia menjadi orang niaga tali. Tu ya. Niaga tali. Niaga tali macam mana? Dia beli unta dan dia jual unta. Dia beli harga tu, dia jual pun harga tu. Habis tu nak untung macam mana? Untung tang tali. Bila beli unta, nak buat balik, mesti kena beli tali. Tali itu dia jual. Tali itu dia jual. Tu antaranya. Masya Allah, menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin apa yang kita buat sebenarnya dalam ilmu perniagaan ni tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mengajar para sahabat yang mana yang sangat hebat. Sebab tu kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi jutawan yang mana yang sangat hebat. Yang sangat hebat. Saya cuba kumpul tuan-tuan sedikit sebanyak ilmu perniagaan di dalam modul-modul yang saya buat. Sikit sebanyak, kadang-kadang orang minta saya kongsi macam mana cara perniagaan yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat betul, insya-Allah kita akan jaya. Kita akan jaya insya-Allah. Banyak kita sebut. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jaga lidah, jangan cakap banyak. Saya ada akaun Facebook. Daripada mula-mula Facebook dulu ni sampai hari ni tuan-tuan, tapi saya cuba usaha jadikan medan Facebook itu adalah sebagai medan dakwah, bukan medan sekadar cakap wah, tapi kita cuba jadikan sebagai medan dakwah.
untuk mengajak orang buat kebajikan, untuk mengajak orang untuk buat ibadah, untuk mengajak orang untuk menuntut ilmu dan sebagainya, untuk ke arah tu. Sebab yang sangat-sangat kita takut, saya nampak orang kalau kat dalam Facebook tu cakap benda-benda black-black, memang saya akan buang. Saya buang akan terus. Yang mana yang banyak benda-benda yang boleh melarangkan kita, melalaikan kita. Sebab tu 3 penyakit ni kita kena awas. Yang pertama, sumun, pekak, tuli. Yang kedua, kelu, bisu, tak boleh kata-kata kepada kebajikan. Dan yang ketiga, buta daripada jalan hidayah. Tak nampak jalan sebenar, tak nampak jalan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat kita takut. Kerana apa? Setiap mereka nak pergi pada jalan hidayah, ada iblis yang mengganggu. Iblis yang ganggu yang mana yang sangat banyak. Lagi tinggi kedudukan orang tu, lagi besar iblis akan ganggu. Fahum la yarji'un, maka mereka itu tiada kembali, mereka itu daripada dalalah kepada hidayah, daripada sesat kepada petunjuk, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni yang mana yang tak nampak jalan kebenaran. Sambil kata apa ke dia lah tuan-tuan. Kadang-kadang rumah tepi masjid pun tak ada. Kembang pakak. Ni bukan tas gaji mau ni kan. Boleh. Nak minta maaf aja. Kembang pakak dengan masjid ke dah. Allahu Akbar. Hak tuan masjid, pondok kata-kata. Kembang pakak dengan pondok pun tak ngaji. Hak tuak kemak pagang, bukan sakat kemak pagang, duduk dalam pondok tak ngaji pun dah. Duduk dalam pondok tak ngaji pun dah. Sama lah kata-kata kalau kata peringkat dalam masjid ni, duduk hak dalam masjid dah, pegawai-pegawai masjid hak tak ngaji pun ramai. Lepas tu gaduh anak qaryah lebih alim daripada pegawai. Anak qaryah lebih alim daripada pegawai. Ada. Tu imam hanya mai beberapa waktu, tapi bukan masjid Sungai Limau, masjid lain. Dia mai bila? Yang pertama Jumaat. Sebab nak khutbah Jumaat, dia takkan bagi ruang ke orang. Aku seorang lah. Dia naik sampai lumuk 80 gagah naik. Orang lina-lina lah. Kadang-kadang baca boleh tampukan. Surah Az-Zariyat kata surah Az-Zuriyat. Ada saya terdengar tuan. Allahu Akbar. Tak imam. Allahu Akbar. Surah Az-Zariyat. Dia sebut surah Az-Zuriyat. Allahu Akbar. Yang kedua, dia bila kedah kita ni meteng anak nikah. Batu tu imam pada selesai. Dan lepas pada akad nikah tu pula ada habuan. Yang ketiga, bila sembahyang mayat. Sembahyang waktu jangan tanya. Ada. Kuliah jangan tanya tak imam tak main. Dia kita tanya kadang-kadang tak imam di mana? Tak imam nega ustaz, nega silmak, nega nasi, nega ni, nega dan sebagainya. Tak dah nak main masjid. Allahu Akbar. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa pun kita nak kerja, kalau boleh jangan abai tanggungjawab kita. Apa pun kita nak kerja, kalau boleh jangan abai amal ibadat kita. Tanggungjawab sebagai imam, tanggungjawab sebagai bilal, tanggungjawab sebagai siap, kalau boleh jangan ganggu. Dan kamu pula dibayar oleh pihak kerajaan untuk mengimarahkan masjid, tapi kamu kalau alah elang apa duit sangat ustaz.
Sebab tu tuan-tuan, kita kena tanya diri kita, tuan-tuan, kita perlukan duit ni banyak mana, untuk apa? Nah, untuk apa? Allah Alam lah. Saya kadang-kadang orang kata kat saya, tuan-tuan, saya cuba sebab apa? Kewajipan kita ni, saya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah kepada anak-anak, sebagai kepada seorang suami kepada isteri, dan juga sebagai seorang anak kepada mak dan ayah saya, tanggungjawab kita adalah kepada mereka. Bukan saya nak menunjuk, tuan-tuan. Saya cuba usaha setiap hari Jumaat, Jumaat contoh ni, saya akan selesaikan. Saya akan bagi peruntukan untuk anak-anak saya. Ni banyak ni, semua sama. Hang kecil ke hang besar, semua sama. Untuk isteri banyak ni, saya bagi hari Jumaat. Mak dan ayah saya bagi hari Isnin. Sebab hari Isnin itu adalah hari kelahiran saya. Setiap hari Isnin saya akan bagi kepada mak dan ayah saya. Orang kata, Ustaz mewah Ustaz dengan anak-anak. Tak, itu tanggungjawab aku. Tanggungjawab aku sebagai seorang ayah, aku nafkah kepada anak-anak aku. Tanggungjawab aku sebagai seorang suami, nafkah aku kepada isteri aku. Tanggungjawab aku kepada mak dan ayah aku dia kena bagi kepada mereka. Dan insya-Allah lah ni mak ayah saya masih lagi hidup. Azam saya, insya-Allah sekiranya mereka tak ada sekalipun, azam saya tetap akan bagi peruntukan setiap minggu tu sebagai wakaf pahala untuk mereka. Sebab apa? Tu tanggungjawab aku sebagai seorang anak. Selebih daripada tu, itu hawan untuk kita sedekah, untuk kita infak. Kadang-kadang tuan-tuan, kita himpun, kita duk simpan duit di dalam akaun kita sampai ratusan ribu. Untuk apa? Kadang-kadang dah habis dah, anak dah lepas, habis dah, tinggal kita dengan isteri kita. Banyak mana kita kena bagi kita bertanggungjawab. Kita pun dah pencen, ada sedikit, sebanyak dan sebagainya. Dah sangat banyak dah, lebih dah daripada apa yang kita guna. Untuk apa? Sebab tu saya sebut tadi, tuan-tuan, Tok Imam tak beli ke masjid. Tok Imam tak beli ke masjid ya. AJK masjid, tak maaf saya sebut, tapi bukan masjid Sungai Limau, masjid lain. Atau pengajian kuliah dan sebagainya, tak main masjid. Kadang-kadang main masa dia ada jawatan. Masa dia ada jawatan, dia main kuliah. Bila dah tak ada jawatan, mata hidung pun tak nampak. Apa tujuan kita? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mana jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjuk kepada kita, sama-sama kita ikut. Awas jangan kita terpalit dengan 3 penyakit ni: summun, bukmun, umyun. Telinga kita jangan pekak daripada dengar benda-benda kebajikan. Mulut kita jangan bisu daripada menyebut benda-benda kebajikan. Jangan bisu. Dan jauhkan mulut kita, baik mulut, baik tangan, baik hati, daripada kita ini bertutur, sama ada tutur dengan lidah ataupun tutur dengan tangan ataupun hati dengan perkara-perkara yang tak elok. Jauhkan fitnah, tipu dan juga adu domba dan sebagainya. Jauhkan. Ni kita kena jaga. Mata kita jangan biar buta. Sentiasa bersihkan mata kita daripada perkara-perkara kebaikan. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita tertipu dengan musuh Islam. Kadang-kadang sebab kita ni terpengaruh dengan benda tu, tuan-tuan, menyebabkan kita tak nampak perkara kebajikan. Tempat institusi pengajian pondok, saya ambil contoh, tuan-tuan, tak apa nak nampak.
Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, saya sedang usaha untuk menaikkan kedudukan pondok di bawah pertubuhan yang mana yang kita buat, pertubuhan muafakat pondok tuan-tuan, kita buat dan kita cuba usaha menaikkan kedudukan pondok di segi sebahagian perkara yang mana yang kita sedia maklum, dan juga kita nak mempromosikan institusi pondok dengan kita bawa orang untuk main pondok. Nah, supaya apa? Untuk sedang. Jangan kita lari jauh sangat daripada yang kita sebut tadi. Itu insya-Allah saya buat program, apa dia? Program pelancongan pondok. Saya dah buat benda ni, dan insya-Allah untuk siri seterusnya pada 14 Januari. Pelancongan pondok ni tuan-tuan, mai duduk di pondok mai duduk di pondok seminggu je, tak lama. Dalam seminggu tu kita akan khatam 4 buah kitab. 4 buah kitab kita akan khatam dalam tempoh seminggu tu juga. Kita dapat hayati kehidupan orang pondok. Dan benda tu kalau kita dapat tuan-tuan, dan kita boleh balik istiqamah di dalam kampung kita. Masya-Allah, satu benda yang sangat-sangat. Jaga sembahyang waktu, ada amalan-amalan hizib, ada amalan-amalan zikir yang mana yang dibuat di pondok ni sebagai untuk kita nak membersihkan hati kita. Jangan biar hati kita jadi buta zikir. Kadang-kadang kita duduk rumah, kita nak zikir seorang-seorang, kita penyegar, kita malas. Bila duduk ramai-ramai, kita ikut. Sebab tu di pondok, saya buat pelancongan pondok ni tuan-tuan, siapa nak ikut boleh ya. Untuk yang belajar hari ni 14 bulan. Tu pun saya terhad 20 orang ni sekali ambil. Muslimin 10, muslimat 10. Kita akan train dan kita bawa juga ada tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat jalan dalam kawasan Bali. Supaya insya-Allah kita dapat merasai bagaimana sebagai suntikan semangat kita untuk lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk warga Mas dan juga untuk pemuda. Insya-Allah tuan-tuan, kita bolehlah siapa yang berminat, bolehlah untuk kita sama-sama atok untuk program ni. Kalau kata Masjid Sungai Limau nak buat program khusus pun boleh, insya-Allah kita pakai usaha. Supaya apa? Kita nak tempoh usia kita yang mana yang masih tersisa ni, kita tak mau buang, kita nak buat ibadat. Kadang-kadang nak buat ibadat kita tak semangat. Kadang-kadang kita duduk pasal ni, tapi bila kita duduk dalam satu-satu program, macam ni aku boleh buat. Duduk di rumah pun aku boleh istiqamah bulan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya rasa cukup sekarang tu. Ini kita bahas bab 3 penyakit ni. Sikit dia kita baca. Tapi 3 penyakit ni sebagai muhasabah kita untuk 2020 Atiya. Masa saya mengaji sekolah rendah dulu, wawasan 2020. Di buku tulis wawasan 2020. Macam mana wawasan 2020? Rupanya lagu ni bayang darah-darah. Bukan sekat muslimat yang pakai purdah, muslimin pun nak pakai purdah. Macam ni tahun 2020 rupanya 220 dunia kosong, akhirat pun kosong. Terperuk di rumah. Tu dia. Jadi hati kita kosong tuan-tuan. Sebab tu saya buat program pelancongan pondok ini tuan. Dahlah kita kata tak boleh pergi Mekah. Dalam tempoh setahun ni kita tak boleh pergi Mekah. Jom kita buat pelancongan pondok ni tuan-tuan. Masya Allah, semoga kita dapat rasa, walaupun tak dapat suasana ibadat di Mekah, tapi kita dapat suasana ibadat di pondok yang boleh untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari kita bahas 3 penyakit tu sebagai untuk azam tahun depan.
tahun depan kita cuba jauhkan diri kita daripada 3 penyakit ini, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu untuk kuliah kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung pula pengajian kita pada tahun depan. Tahun ini tak main. Tahun depan insya-Allah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq." Ini lagi berat tuan. Orang munafik sampai tahap pekuk telinga, buh jari dalam telinga, tak mau dengar. Allahu akbar. Kadang-kadang dia tak buat macam tu, tapi dia buat lagu-lagu. Buat macam mana? Dah tahu ada pengajian. Malam ni ada pengajian. Start kita keluar, Jumaat kita keluar. Dengar kuliah pun. Cari jalan untuk mengelak asalkan tak mau dengar benda-benda kebajikan. Jadi insya-Allah kita sambung pula pada tahun depan, insya-Allah Januari. Sekali Allah Subhanahu wa taala semaqala aw qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah untuk pagi ini saya ambil kesempatan sikit tuan-tuan untuk makluman. Alhamdulillah pada kuliah yang mana yang lalu saya buat pelancaran untuk bilik air, tempat wudu. Alhamdulillah sebahagian besar juga daripada masjid Sungai Limau ni yang memberi wakaf dan sebagainya. Dan insya-Allah untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk kita nak untuk beli mozaik dan sebagainya masih tak cukup lagi beli mozaik, dan sedikit sebanyak untuk bahagian kekemasan di dalam dalam bilik air tu. Jadi kita perlukan lagi di Kuala, hanya tinggal berbaki 15,000 ringgit. InsyaAllah tuan-tuan, kalau boleh hari Jumaat yang penuh dengan barakah ni, kita niat wakaf untuk mak dan ayah kita. Sebab mereka tuan-tuan setiap hari Jumaat tunggu pahala, kut-kut anak hantar. Jadi insyaAllah kita wakaf pahala untuk buat tempat wudu untuk mereka, insyaAllah. Kalau boleh balik bincang dengan keluarga, jumlah kita wakaf untuk mak dan ayah kita. Kalau boleh kita pakat-pakat dengan keluarga, satu keluarga 1,000. Pakat dengan adik, pakat dengan abang dan sebagainya, cukuplah 1,000 jumlah kita wakaf. Jadi kita perlu 15,000 lagi, lebih kurang dalam 15 keluarga ya. 15 keluarga pakat-pakat kongsi, insya-Allah balik bincang tengok untuk kita buat tempat wudu untuk mak dan ayah kita. Orang wudu guna tempat yang mana yang kita wakaf tu tuan-tuan, pahala insya-Allah mengalir kat depa. Macam mana mengalirnya air wudu, Allahu akbar, pahala yang sangat besar. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita rebut peluang untuk wakaf ni tuan-tuan. Hanya tinggal untuk, kalau satu keluarga 1,000 tadi tuan-tuan, hanya tinggal 15 keluarga saja. Nak buat untuk peribadi pun saya seorang ustaz, untuk isteri saya boleh, tak ada masalah insya-Allah. Jadi sama-sama kita berlumba-lumba untuk wakaf insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Wala 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك المتأخرين. صلى الله. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقن على طاعتك وتوحد على دعوتك وتعهد على نصرة شريعتك. فوسق اللهم ربطتها، فسق اللهم ربطتها، فسق اللهم ربطتها، وأدم مدها واهدها شغلها من الخير وملها من الذي لا يخلو. اشرح صدرها في طريق مالك بيمينك عليك أحيا نفسك وأنت عجلت في سبيلك إنك نعم المولى نعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحمد لله رب العالمين.